Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Abihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Akademi Tadabbur Malaysia, Ustaz Yusof. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi semoga semua dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Terlebih dahulu saya pun nak kena pastikan dahulu adakah tuan-tuan dan puan-puan dapat mendengar suara saya dengan baik. Boleh respon tak? Puan Nyonya dengar ke? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, dengar Ustaz. Dengar. Okay, Alhamdulillah. Okey. Terima kasih Ustaz Yusof, Puan Nyonya. Barakallahu fikum. Okey, insya-Allah hari ini kita akan sambung pengajian kita dalam memahami buku 40 pesan tersirat ya dalam Dari Langit. Baik. Kita masuk dalam bab sekejap ya. Okey, fi dan an ya. Fi dan juga an. Muka surat 193. Okey. Allahumma zidna ilma, Allahumma faqihna fid din, wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil. Lafaz an dan fi. Jangan mudah menghukum seseorang ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, zaman sekarang ni kita terlalu mudah untuk menghukum seseorang hanya berdasarkan sekeping ataupun dua keping gambar sahaja, ataupun mungkin satu ataupun dua video kiriman video ya, ataupun kadang-kadang kita hanya melihat seseorang itu daripada keterampilan luaran dia dan kita terus menjatuhkan hukuman sama ada orang ni orang yang bagus ataupun sebaliknya orang yang berilmu ataupun tidak berilmu. Jadi ini yang berlaku pada zaman sekarang, bahkan zaman dulu pun berlaku. Cuma zaman sekarang ni dia jadi lebih ekstrim kerana dengan kewujudan pelbagai media sosial ya, yang ada. Baik, ini mengingatkan saya tuan-tuan dan puan-puan ya, satu peristiwa yang mana dululah masa saya belajar dulu tahun 2005-2006 macam tu, sekitar 2006 hingga 2008 ya. Jadi saya ni dalam perjalanan pergi ke Kelantan masa tu kerana ada program. Lalu kami singgah di Shell Gua Musang. Saya ingat di Shell Gua Musang. Lalu masa kami berhenti untuk mengerjakan solatus subuh, saya telah melihat seseorang mengerjakan solat sebanyak 5 rakaat pada waktu subuh. Ini bukan sebelum subuh ya. Kalau sebelum subuh boleh jadi dia solat tahajud. Tapi ini selepas subuh 5 rakaat. Lalu saya pun rasa pelik. Kenapa ni? Dan timbul perasaan kita mula judge dia sebagai seorang yang kurang siuman lah kot dia ni. Sampai solat pun begitu banyak ya. Sehinggalah beberapa tahun kemudian saya pula pernah solat semasa subuh sebanyak 5 rakaat. Dan bila saya solat 5 rakaat tu, saya pun teringat peristiwa yang berlaku beberapa tahun sebelum itu. Melihat ada orang yang solat sebanyak 5 rakaat. Jadi di situ saya pun mula menyesali. Kadang-kadang kita menghukum seseorang itu kerana kita tidak ada pengetahuan yang baik tentang sesuatu perkara dan kita tidak mengenali orang itu dengan sewajarnya. Jadi 5 rakaat tu solat apa tuan-tuan dan puan-puan ya? Yang kalau saya lah, kalau saya 2 rakaat, 1 rakaat yang pertama tu qada solat witir yang saya terlupa untuk kerjakan sebelum subuh. Yang keduanya ialah solat sunat subuh 2 rakaat. Dan yang ketiganya solat subuh itu sendiri. Jadi kesemuanya ialah 5 rakaat. Dan perkara ini juga berlaku ketika kami satu rombongan pergi ke Batam. Dan dalam rombongan itu termasuklah Mufti Selangor ya, Mufti Selangor yang sebelum ini.
Datuk Mufti Tamyiz. Kami naik bas dari tempat Majlis Agama Selangor ni menuju ke Johor, dan di Johor itulah kami mula naik feri untuk pergi ke Pulau Batam. Baik, bila kami berhenti di satu tempat, dan kami berhenti tu sebelum Zuhur lagi. Kami berhenti sebelum Zuhur dan kami ingin mengerjakan solat Zuhur, Asar, Jamak. Baik, tapi bila saya pergi ke surau, masa tu belum Zuhur, saya mendapati Mufti telah salat 2 rakaat. Lalu saya pun pelik, Mufti salat apa 2 rakaat ni kan? Sedangkan Zuhur belum masuk. Dan kita maklum bahawasanya kalau matahari tegak atas kepala dalam beberapa minit, mungkin dalam 5 minit, mungkin dalam 10 minit sebelum Zuhur, itu waktu yang tidak dibenarkan untuk kita salat. Sekitar dalam 5 hingga 10 minit, wallahualam, kajian belum dibuat tentang perkara ini. Okay. Jadi tapi Mufti Selangor telah solat pada waktu yang dilarang solat. Itu menimbulkan rasa pelik. Takkan Mufti nak solat tahiyatul masjid? Sedangkan itu bukan surau yang ada jawatan kuasa pun. Kalau surau yang ada jawatan kuasa seperti surau taman, bolehlah kita nak solat tahiyatul masjid, nak niat iktikaf. Tapi ini hanya surau RNR. Ya, walaupun surau tu agak besar, tapi ia hanyalah surau persinggahan. Tidak ada imam tetap, tidak ada bilal tetap, tidak ada orang yang menguruskan masjid daripada sudut ibadah khusus. Yang jaga kebersihan tu mungkin ada. Lalu saya pun dalam sehari 2 hari kemudian, dalam keadaan saya ni terpinga-pinga dengan apalah yang dilakukan oleh Datuk Mufti ni. Lalu saya pun ada kesempatan nak sembang dengan beliau. Saya tanyakan Datuk, sebenarnya masa singgah solat hari tu, saya pelik kenapa Datuk solat 2 rakaat sebelum Zuhur. Sedangkan itu waktu dilarang solat. Lalu beliau menjelaskan, sebenarnya Ana tadi belum lagi solat duha. Lalu Ana pun niat nak solat duha lah. Dan kita maklum bahawa orang yang melazimi solatul duha boleh qada solatul duha menurut mazhab Syafi'i. Jadi Datuk Mufti, beliau telah qada solat duha pada waktu yang terlarang tadi. Maka ia dibenarkan dalam mazhab Syafi'i. Saya agak tersentak. Walaupun saya tahu ilmu tersebut, kita tahu tentang ilmu qada ni. Tapi saya tak perasan bahawa saya tak boleh nak masa tu saya tak boleh nak fikir bahawa Datuk Mufti mungkin sedang mengerjakan qada salat duha, dan sebenarnya ada kemungkinan yang lain Datuk Mufti mengerjakan solat sunat wuduk. Tapi bila berlaku keadaan tu kita tak dapat nak menilai ni yang betul kerana ia berlaku begitu je depan mata kita, ya. Jadi di sini pentingnya untuk kita menilai seseorang itu dengan cara yang baik. Dan daripada ini juga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya mengambil banyak pengajaran daripada pengalaman hidup yang cetek, dan pastilah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah ada pengalaman yang jauh lebih banyak. Antara pengalaman saya ialah kalau ada orang mengkritik pandangan kita walaupun secara keras sekalipun, saya sentiasa berfikir, boleh jadi dia kritik saya secara keras ni, dengan kritikan tu bagi kita dia silap faham. Boleh jadi dia kritik tu kerana dia belum kenal kita. Kalau dia kenal kita, dia menjadi kawan kita, dia tak akan kritik kita macam tu. Sebagaimana kita, walaupun kawan kita buat silap besar macam mana pun, kita tidak akan mengkritik dia secara terbuka. Kita akan kontak dia secara tertutup, kita tanya dia sendiri, dan kalau kita silap faham, alhamdulillah kita betulkan, dan kalau dia tersilap, dia boleh betulkan balik. Jadi daripada pengalaman hidup itu, alhamdulillah, ada kadang-kadang kita lihat seseorang berkongsi di Facebook sebagai contoh, dan dia telah membawakan maklumat yang salah, saya pun tak kenal dia siapa, dan ada masa orang yang kita kenal, saya akan hubungi secara personal, saya akan PM dia, saya akan sebutkan pandangan saya dengan baik, dan saya akan minta maaf berkali-kali, dan hasilnya apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Hasilnya dia pun berterima kasih, dia menerima, dan akhirnya dia menjadi kawan kita. Okay. Begitu juga ada orang yang, beberapa orang, satu kumpulan, ramai-ramai mengkritik saya dengan begitu dahsyat. Siap seorang tu dia letak di Facebook dia, saya tak kenal dia siapa sebenarnya. Macam-macam lah bubuh. Tapi alhamdulillah disebabkan kita
menganggap dia ni tak kenal kita lagi. Kalau dia kenal, dia jadi kawan kita, mungkin lain cara dia berbicara. Kita pun jawab elok-elok, kita minta maaf, kita ucap terima kasih, kita doakan dia. Akhirnya 3 orang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, message saya secara peribadi, minta maaf dan akhirnya menjadi kawan kita. Kerana benda ni yang pentingnya ialah kita menilai dengan kacamata lebah dan sentiasa melihat sesuatu dengan positif yang baik, bukan dengan mata lalat yang sentiasa mencari kotoran. Baik. Jadi di sini cuba kita lihat bagaimana ada dalam kitab Sunan Abi Daud. Ini mukadimah dulu ya. Seorang lelaki yang telah dicampakkan ke dalam neraka kerana dia ekstrim dan dia pesimis ataupun dia memandang buruk terhadap kawannya yang melakukan maksiat. Jadi dia ni kononnya ahli ibadah. Satu masa dia melihat kawan dia ataupun saudaranya melakukan maksiat. Lalu dia pun memberikan nasihat kepada kawan dia, aksir, kamu kena berhenti, jangan buat maksiat. Baik, kemudiannya lama kemudian dia nampak lagi kawan dia melakukan maksiat. Dia bagi nasihat, aksir. Kalau tidak, katanya, kalau tidak, Allah tidak akan mengampuni kamu. Okay, satu. Dan dalam riwayat yang lain menyatakan, aksir, berhentilah kamu atau kamu dicampakkan ke dalam neraka. Jadi sama ada salah satu daripada dua lah. Sama ada dia mengugut Allah tidak akan mengampunkan kawan dia, ataupun boleh jadi dia mengugut kawan dia tidak akan masuk ke dalam syurga, dicampakkan ke dalam neraka, ataupun boleh jadi yang ketiga, dia ugut kedua-duanya. Lalu bila tiba hari akhirat kelak, hadis ini riwayat Sunan Abi Daud disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Akhirnya lelaki yang ahli ibadah tadi yang dicampakkan ke dalam neraka kerana dia cuba menjadi Tuhan. Dia pula yang menentukan orang itu diampuni dosa ataupun tidak. Dia pula yang menentukan bahawa orang itu tidak layak mendapatkan keampunan daripada Allah Rabbul Jalil. Jadi ibu ayah dirahmati Allah, sebenarnya saya ada baca satu kupasan yang saya puas hati dengan kupasan ini, tapi saya lupa dah nak ambil kupasan itu di mana. Sebenarnya lelaki ahli ibadah tadi dia hanya ibadah tanpa ilmu. Ya. Al-ibadah bila ilmin ataupun ala jahlin, berdasarkan kejahilan. Ibadah yang berdasarkan kejahilan ini akhirnya akan melahirkan perasaan ekstrim. Ekstrim ni sama ada dia menganggap dirinya terlalu bagus ataupun dia menganggap orang lain terlalu teruk. Sehingga sebagaimana kaum Khawarij yang mengkafirkan ramai orang yang tidak sebulu dengan pendapat mereka, ya. Jadi mereka menganggap orang tu neraka, orang ni neraka, sahabat Nabi neraka, dalam keadaan Khawarij merupakan ahlut tahajud, orang yang rajin salatul lail. Bahkan orang yang membunuh Ali bin Abi Talib iaitu Abdullah bin Muljam merupakan seorang kaki solat malam, tuan-tuan dan puan-puan. Dia ahli ibadah tapi dia ekstrim. Kenapa? Kerana dia tidak memiliki ilmu yang betul. Justru tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, dia dicampakkan ke dalam neraka kerana ekstrim, sehingga kan ada kemungkinan kawan dia tadi betul ada buat maksiat. Tapi maksiat yang dilakukan oleh kawan dia bukanlah kategori dosa besar. Tapi kerana dia ekstrim, dia menganggap itu dosa besar. Ataupun boleh jadi kawan dia melakukan dosa besar tapi bukan secara terbuka. Kawan dia buat kerana dorongan nafsu, dia tidak dapat mengekang kehendak nafsu tersebut, tapi bukanlah kerana dia melakukan secara berterusan, ataupun bukanlah dia menganggap dosa itu satu kelazatan, tak, tapi kerana dorongan nafsu dia suka mengawalnya dan dia tidak lakukan secara terbuka. Cuma kawan dia tadi suka mengendap-endap, suka mencari-cari. Jadi di sini tuan-tuan, amat penting untuk kita bersikap sederhana, kita bersikap wasati dan tidak mudah menghukum seseorang. Okey, Puan Nafisah silakan. Puan Nafisah ada soalan ke? Angkat tangan. Oh, tak ada. Okey. Jadi saya akan berkongsi maklumat dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan an dan juga fi. Lafaz an dan fi jangan mudah menghukum seseorang. Jadi kalau ibu ayah ada soalan, terus dia tanya, tak apa ya. Baik. Saya ni peringkat adik ataupun anak ataupun kawan je. Mungkin ada yang muda daripada saya, kita kawan.
Mungkin ada tua sedikit pada saya adik. Mungkin ada yang bayar ibu dan ayah saya anak. Jadi kita boleh sembang macam ahli keluarga insya-Allah. Baik, perkataan an ini biasanya bermaksud daripada. Tapi tak semestinya daripada. Biasanya ya, perkataan an biasanya bermaksud daripada. Manakala fi pula bermaksud di ataupun dalam. Contohnya fil ardi, di bumi. Fil baiti, di dalam rumah. Fil kitabi, dalam kitab. Ya. Ayatnya berbunyi, ini ayat yang masyhur dan saya kira kebanyakan sebahagian ibu ayah maklum tentang perbahasan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang salat, iaitu orang yang lalai daripada salat mereka. Kalau kita nak terjemahan ikut cara ayatul Quran, iaitu orang yang daripada salat mereka lalai. Itu saya lebih suka kalau terjemah macam tu. Tapi ia tidak menepati kaedah bahasa Melayu. Ya, baik. Iaitu orang yang daripada salat mereka sahun, mereka orang yang lalai. Menurut catatan Al-Qurtubi, yakni Abu Abdullah Al-Qurtubi, di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, Ad-Dhahhak meriwayatkan daripada Ibn Abbas. Ini Ad-Dhahhak bin Muzahim radhiyallahu an. Beliau merupakan min kibari tabi'in, antara tabi'in yang peringkat senior, dan beliau merupakan murid kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Orang itu langsung tidak mengharapkan pahala salat daripada Allah Ta'ala dan tidak takutkan balasan Allah jika meninggalkannya. Orang yang lalai itu apa maksudnya? Orang yang tidak mengharapkan balasan pahala daripada Allah dan orang yang mana tidak takut balasan daripada Allah sekiranya lalai daripada salat. Itu maksud orang yang sahun. Okay, baik. Ya. Oh, ada Puan Emira Znina ada. Ya. Baik, barakallahu fikum. Yang kedua, kata Al-Mughirah meriwayatkan daripada Ibrahim. Ya, Al-Mughirah meriwayatkan daripada Ibrahim. Ibrahim mana ni? Saya pun tak pastilah tuan-tuan dan puan-puan dia. Baik. Mereka tidak mempedulikan waktu solat. Ikut dan je solat bila pun. Mereka tak pernah pun peduli zuhur dah masuk ke belum. Bahkan kalau kita tanya mereka zuhur dalam pukul berapa ya, kita pun tak tahu zuhur secara tepat pukul berapa. Kerana waktu solat kan dia berubah-ubah. Boleh jadi rasanya sekarang ni pukul 1 zuhur ataupun 12.59. Tapi ikut negeri lah. Kalau negeri Kelantan belum pukul 1 dah zuhur dah. Tapi sekurang-kurangnya dia tahu sekitar pukul berapa. Kita tanya zuhur dalam pukul berapa ya? Lebih kurang pukul 1 zuhur tu, tapi tak tahulah tepatnya pukul berapa. Okey. Tapi kalau orang yang sahur ni tak pernah ambil tahu pukul berapa zuhur. Tak pernah ambil tahu zuhur pukul berapa, maghrib pukul berapa, ikut dan dia je. Okay. Kadang-kadang biasa sekarang pun masih wujud golongan yang mana main bola pada waktu petang sampai ke maghrib. Maghrib tu saya duduk lalu nak pergi ke masjid tu duduk sibuk main bola lagi. Jadi macam mana saya buat perkiraan kalau masih main bola pada waktu dah azan maghrib, kemudiannya pastilah mereka lepak sekejap, nak hilang peluh. Kemudian masa mana mereka nak balik mandi, nak solat. Sedangkan sekarang ni isyak awal. Isyak dalam pukul 8 lebih, dah 8-9 minit, 8-10 minit dah isyak dah. Jadi ini benda yang mengelirukan kita. Ada orang yang sahur ni, mereka tak pedulikan waktu solat. Kata Abul Aliyah, mereka tidak solat pada waktu, tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Sujud dan rukuk tu ala kadar je. Manakala menurut catatan Ibn Ashur di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, maksud orang yang solat dalam keadaan sahun ini ialah orang yang tidak menunaikan solat melainkan dalam keadaan riya, menunjuk-nunjuk. Jika mereka solat sendirian, mereka tak solat. Kalau mereka bersendirian, mereka tak solat. Kalau mereka solat secara berdepan pun, mereka solat dalam keadaan riya, menunjuk-nunjuk.
Jadi boleh kita katakan mereka tidak ikhlas dalam mengerjakan salat. Okey, begitulah dengan catatan daripada ulama lain. Sekarang kita lihat pula bagaimana kata Az-Zamakhsyari dalam memahami konsep an dan juga fi. Kata dia, fa in qulta ayyu farqin baina qawlihi an salatihim wa baina qawlik fi salatihim. Sekiranya anda bertanya, apakah perbezaan antara an salatihim dengan fi salatihim? Ayat Al-Quran berbunyi alladzina hum an salatihim, an daripada. Tapi kalau an itu ditukar kepada fi, alladzina hum fi salatihim sahun. Fi itu dalam, an daripada. Mereka daripada salat mereka lalai. Kalau fi, mereka dalam solat mereka lalai. Mereka lalai daripada solat. Yang kedua, mereka lalai dalam solat. Okey. Kata Az-Zamakhsyari, seorang ulama pakar dalam bidang bahasa dan mengarang kitab Tafsirul Kasyaf sezaman dengan Al-Imam Muhammad Al-Ghazali. Kalimah an bermaksud mereka tidak mengerjakan solat dan jarang memberikan fokus kepadanya. An tu. Mereka tak solat, dan kalau solat pun mereka dan mereka tak bagi fokus pada solat. Ada masa solat. Kalau rasa penat, mereka tak solat. Itu. Ini merupakan perbuatan orang yang munafik atau fasik, iaitu orang Islam yang jahat. Fasik ini ialah orang yang melakukan dosa besar secara berterusan sehingga menjadi budaya, seperti penerima rasuah, selalu menerima rasuah, terlibat dengan rasuah, itu orang fasik. Ya. Ataupun orang yang selalu main nombor ekor, itu orang fasik. Ataupun pengedar dadah, itu orang fasik. Na'udzubillah. Jika kalimah fi digunakan, mereka lupa dalam solat disebabkan gangguan syaitan. Tak ada orang Islam yang terlepas daripada gangguan syaitan dalam solat. Tak ada. Kata Zamakhsyari. Baik, jadi di sini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ada seorang ulama namanya Al-Khattabi, ataupun gelaran dia Abu Sulaiman Al-Khattabi, pengarang kitab Ma'alimut Tanzil. Ya? Ma'alimut Tanzil. Ma'alimut Tanzil. Sekejap. Saya dah tertukar dah. Apa dia je? Al-Baghawi. Saya silap ni nama kitab ni. Saya silap ni tuan-tuan. Bukan Ma'alimut Tanzil rasanya. Khattabi. Ya, saya cuba tengok sekejap. Khattabi Ma'alimus Sunan. Saya rasa pelik macam-macam je. Saya minta maaf ya tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah. Bukannya Ma'alimut Tanzil. Abu Sulaiman Khattabi ni ulama hadis. Beliau mengarang kitab Ma'alimus Sunan. Ya? Ma'alimut Tanzil itu kitab Baghawi. Ma'alimut Tanzil tafsir. Ini Khattabi Ma'alimus Sunan, syarah Sunan Abi Daud. Baik. Beliau berkongsi kisah yang disampaikan oleh Malik bin Dinar bahawa Al-Hasanul Basri, seorang tabi'in, berada dalam satu majlis yang dipimpin oleh Abul Aliyah. Ya, oleh Abul Aliyah. Ada seseorang mengajukan persoalan berkenaan ayat 4 dan 5 suratul Ma'un itu kepada Abul Aliyah. Lalu Abul Aliyah pun menjelaskan. Maksud ayat alladzina hum an salatihim sahun ialah orang yang lalai dalam salat. Nah, ni celakalah orang yang salat, iaitu orang yang lalai dalam salat. Baik. Lalu kata Hasan Basri. Hasan Basri kata bukan begitu wahai Abul Aliyah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyatakan daripada salat an salatihim, bukannya dalam salat. Ya. Allah kata an salatihim, bukannya fi salatihim. Jadi kritikan Allah ialah orang yang lalai daripada mengerjakan salat, bukannya orang yang lalai dalam mengerjakan salat. Jadi sebagai tanda syukur, Atta' berkata, Atta' ni dia bersyukur dengan ayat. Nasib baik Allah Ta'ala menyatakan alladzina hum an salatihim. Beliau menyatakan bukannya fi salatihim. Alhamdulillahilladzi qala an salatihim walam yakul fi salatihim. Oh, ini satu hebat ya.
Alhamdulillahilladzi qala an salatihim wa lam yakul fi salatihim. Segala puji tertentu bagi Allah yang berfirman an salatihim, bukannya fi salatihim. Kalau Allah sebut fi salatihim, kita semua celaka ibu ayah dirahmati Allah. Kita semua termasuk dalam kategori fawailul lil musallin, kerana kita lalai dalam solat. Tapi alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla menyatakan an salatihim, bukannya fi salatihim. Okay, baik. Jadi apa ceritanya dengan yang kita nak bincangkan ini, tuan-tuan dan puan-puan? Satunya, pengajaran dulu kita tengok. Suratul Ma'un mengherdik orang yang tiada jiwa kemanusiaan, malah suka merendahkan orang miskin dan juga anak-anak yatim. Jadi panggil apa? Fawailul araital ladzi kadzibu bidin fadzadikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ar-Razi menjelaskan sepatutnya solat itu membentuk jiwa kemanusiaan. Jadi bila orang tu solat, sepatutnya dia makin sayang kepada orang miskin, dia semakin ada jiwa yang baik terhadap anak yatim ataupun orang yang hilang pendapatan, hilang tempat bergantung dalam hidup. Dia semakin ada jiwa yang pengasih. Tapi pelik, ada orang solat tapi makin keras hatinya. Maknanya dia lalai daripada mengerjakan solat dengan sebaik-baiknya. Dia solat tapi dia lalai daripada mengerjakan solat dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, solat yang dikerjakan dengan baik dan ikhlas meskipun tidak sempurna akan membentuk jiwa yang luhur dan mampu mewujudkan masyarakat yang aman. Kita mesti membentuk hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, barulah aman dunia ini. Ya, kena bentuk hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, barulah aman alam ini. Jadi sebenarnya poin yang saya nak sampaikan, tapi saya terlupa masukkan dalam buku ni, baru saya perasan. Saya terlupa nak sebutkan dalam bab pengajaran. Kadang-kadang kalau kita lihat balik dalam cerita Abul Aliyah tadi, kadang-kadang kita mengkritik seseorang itu, tuan-tuan, atas sesuatu perkara. Tapi sebenarnya kalau kita lihat balik dalam agama, agama bukan mengkritik berdasarkan fahaman kita tadi. Contohlah, kita mengkritik orang yang lalai dalam solat. Kita kritik tu, kita bubuh sungguh-sungguh orang yang lalai dalam solat. Kita marah dengan orang yang tidak khusyuk dalam solat. Memanglah kita memang kena nasihat supaya khusyuk dalam solat, tapi setengah orang tu dia terlalu keras. Dia terlalu keras mengkritik orang yang lalai dalam solat. Sedangkan Al-Quranul Karim dia tidak mengajar kita begitu. Al-Quran mengkritik orang yang lalai daripada mengerjakan solat. Orang yang tidak peduli tentang waktu solat. Itu kritikan Al-Quran. Manakala dalam keadaan orang yang orang yang lalai dalam solat, tidak ada kritikan dalam Al-Quran. Orang yang lalai dalam solat, yang ada apa dia? Yang ada ialah dorongan dan sokongan. Sebagaimana dorongan yang wujud dalam ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah benar-benar beruntung orang yang beriman, iaitu orang yang dalam solat mereka sentiasa khusyuk. Jadi ayat itu ayat dorongan supaya sentiasa khusyuk dalam solat. Bukannya kritikan orang yang tidak khusyuk dalam solat. Jadi kita kena asingkan benda tu. Kita nak kritik siapa sebenarnya yang kita nak marah tu? Oh, yang kita nak kritik tu orang yang tidak peduli langsung tentang solat. Manakala orang yang dah pergi solat ni, orang dah pergi, memang pergi ke surau, memang pergi masjid, cuma kita nampak mereka ni ada kesilapan dalam solat. Mereka solat pun dalam keadaan kurang sempurna. Mereka solat pun dalam keadaan sedikit laju sebagai contoh. Jadi untuk orang macam ni, bukannya kita kritik, tapi kita didik, kita sokong, kita dokong, kita pandu supaya solat mereka makin lama makin baik. Sebagaimana halnya Nabi SAW pernah melihat ada seorang lelaki. Lelaki itu datang jumpa Nabi, masuk ke dalam masjid, bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi pun jawab, dia pun pergi solat. Lepas solat, dia pun datang jumpa Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah.
Rasulullah jawab salam dia. Rasulullah menyatakan, salli fa innaka lam tusall. Tuan pergi solat balik sebab tuan belum solat dengan betul tadi. Dia pun terpinga-pinga, dia pun pergi solat balik. Kemudian dia datang balik jumpa Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab salam dia dan Nabi kata, sal fa innaka lam tusall. Tuan balik solat semula. Tuan belum lagi solat dengan betul. Jadi adakah Nabi mengkritik orang macam ni? Tak, Nabi tak kritik. Tapi Nabi dorong. Cuma cara Nabi dorong itu dengan praktikal. Macam kita tak boleh nah. Tuan solat balik tuan. Belum tepat lagi solat tuan tu. Marahlah kawan kan. Ini Rasulullah dah lain. Orang terima je. Jadi kemudian barulah Rasulullah pun cerita. Dah 3 kali solat tak betul. Rasulullah pun cerita solat ni ada sekian-sekian. Dan kesilapan paling besar dilakukan oleh lelaki tadi, radhiyallahu anhu wa ardah, ialah tidak ada tamakninah dalam solat. Jadi orang yang macam ni, orang yang tidak ada tamakninah dalam solat, orang yang solat dalam keadaan kurang baik, yang tu kita tak kritik. Ya. Kalau memang dia kaki surau dah, dia datang solat kat surau, kita nampak. Tapi solatnya kurang baik, itu kita jangan kritik dia. Sebaliknya kita didik dia. Kita sembang baik-baik dengan dia. Yang nak kena kritik ni ialah orang yang tak datang solat, tapi itu pun kritikan, tengoklah caranya macam mana. Bukannya kita ikut bahan kita je kan. Itu kaedah didikan yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Seterusnya, lafaz usi, jejakilah kebenaran sedalam-dalamnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada soalan, boleh kita buka, silakan. Kak Anis Arsila kerja ke? Ada Ustaz. Maaf lah Ya. masuk. Ada Tak kerja dengar, ke, saya Kak? dengar. Kerja. Oh, kerja. Tak apa, Kak fokus kerja, tak apa. Kita Okey, sambil okey. je. Okey, kalau tak ada saya teruskan Lafaz usi, jejakilah kebenaran sedalam-dalamnya. Saya minum air sekejap. Okey. Dalam Al-Quran ni dia ada lafaz Al-Qasas dan juga Al-Hadis. Dan menariknya, kedua-duanya ini disebutkan dalam satu ayat Al-Quran, iaitu ayat terakhir surah Yusuf. Laqad kana fi qasasihim. Itu Al-Qasas. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Demi sesungguhnya kisah Yusuf dan keluarganya itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan i'tibar bagi orang yang mempunyai akal fikiran yang jernih. Maka hadisan. Hadis pula tadi qasas. Ini hadis. Maka hadisan yuftara. Kisah ini bukanlah kisah yang direka-reka, ya. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, namun cerita ini mengesahkan kebenaran yang ada di dalam kitab-kitab agama yang terdahulu, wa tafsila kulli syai', menerangkan sesuatu dengan jelas, wa hudan, menjadi petunjuk, wa rahmatan, rahmat, liqaumin yu'minun, kepada kaum yang beriman. Okay. Jadi di sini tuan-tuan, pengkaji bahasa mereka membezakan antara qasas dengan hadis, walaupun kita tengok qasas itu artinya cerita, kisah. Okay. Manakala hadis pun kisah juga ataupun cerita. Maka hadisan yuftara. Ia bukanlah cerita-cerita yuftara yang diada-adakan. Baik. Jadi Ibu Ayah dirahmati Allah, macam mana ni? Apa perbezaan antara Al-Qasas dengan Al-Hadis? Tapi poin kita apa dia? Usih, jejakilah kebenaran sedalam-dalamnya. Baik. Ibu Ayah yang dirahmati Allah, ayat ketiga suratul Qasas, suratul Yusuf menyatakan nahnu nakussu alaika
ahsanal qasas. Kami akan memperihalkan sebuah kisah kepadamu dengan gaya pengkisahan yang terbaik. Jadi di sini sebenarnya dia ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama menyatakan nahnu naqussu alaika, kami akan menyampaikan sebuah kisah kepadamu yang mana kisah ini ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Bila disebut sebaik-baik kisah, bukanlah bererti kisah Nabi Yusuf ini adalah cerita yang terbaik mengatasi cerita Nabi yang lain. Tak. Tapi maknanya antara cerita yang terbaik yang dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Baik. Kemudiannya pendapat yang kedua pula sebagaimana yang saya sebutkan di sini, sengaja saya terjemahkan mengikut pendapat yang kedua kerana pendapat ini jarang diketahui secara umum. Kami akan memperihalkan sebuah kisah kepadamu ya Muhammad, ahsanal qasas, dengan sebaik-baik lengan-lengguk penceritaan, dengan sebaik-baik bentuk penceritaan. Jadi di situ ada perbezaan. Kalau yang awal, sebaik-baik kisah. Yang kedua, sebaik-baik gaya penceritaan. Baik, tak apalah. Untuk apa maksud qasas, bayah dirahmati Allah? Rupanya ada dinyatakan dalam ayat 11 suratul qasas. Nama surah pun suratul qasas. Ada ayat yang mana ibu Nabi Musa alaihi salatu wassalam apabila beliau radhiyallahu anha menghanyutkan anaknya Musa ke laut, maka beliau pun segera berkata kepada anak gadisnya Miriam ataupun Maryam radhiyallahu anha, wa qalat li ukhtihi qusi. Ibunya berkata kepada kakak Musa, qusi, jejakilah adikmu. Lalu kakaknya yang bernama Maryam ataupun Miriam pun pergilah jejaki adik dia ni sampailah ke istana Firaun. Jadi dalam cerita tu kita akan dapat lihat bagaimana kakaknya masuk ke dalam istana, bagaimana kakaknya melihat suasana Nabi Musa tidak mahu menyusu dengan sesiapa pun. Lalu beliau pun sampai memberikan cadangan, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu wa hum lakum nasihun. Ya. Jadi nak ke kalau saya cadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, ada satu keluarga ni dia boleh jaga budak kecil dan mereka ikhlas bekerja. Ya. Jadi di situ hebat. Dan dia pergi tu digambarkan iztamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluh, surah Taha. Yang mana Allah Azza wa Jal ungkit balik cerita kepada Nabi Musa mengenai nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada baginda. Antaranya apa? Iztamshi, ketika kakakmu berjalan. Iztamshi ukhtuka, ketika kakakmu berjalan di istana Fir'aun itu. Lalu akhirnya beliau mencadangkan, mahukah kalau saya cadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan orang yang boleh menjaga budak kecil ini. Jadi itu menunjukkan kusih merupakan satu benda yang sangat halus. Menjejak sesuatu satu persatu. Ya? Satu persatu, itulah kusih, ibaratnya polis yang menjejak penjenayah sebagai contoh. Jadi bila polis nak jejak penjenayah ni, nak cari penjenayah yang besar. Ini bukan penjenayah yang kecil-kecil, penjenayah yang besar, habis semua maklumat cari. Tambah-tambah kalau penjenayah tu ialah penjenayah Kuala Putih sebagai contoh. Orang-orang yang besar dalam kerajaan, tapi pecah amanah, tapi kita nak trace apa kesalahan mereka tu bukan senang. Nak kena tengok semua, kalau bank tu akaun bank, mana perbelanjaan. Tengok semua benda, barulah kita dengan pastilah mengambil masa yang panjang untuk mengesahkan sama ada dia melakukan jenayah ataupun dia tidak melakukan jenayah. Okey, baik. Itu kusih menyebabkan benda tu terperinci. Ya? Kusih ialah satu benda yang terperinci. Begitulah apabila Allah Azza wa Jalla menyatakan perihal Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, inna nahnu naqussu
nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasas, kami akan ceritakan kepadamu secara terperinci. Ya, secara terperinci. Itu qasas. Berbeza dengan hadis. Hadis ini satunya kalau ditanyakan apa maksud hadis secara bahasa. Hadis bermaksud satu benda yang baru. Lawannya qadim. Qadim itu benda yang lama. Maka dalam perbincangan ilmu akidah sebagai contoh ataupun ilmu kalam, dinyatakan Allah itu qadim bukannya hadis. Yang Allah itu memang sedia ada, bukannya baru ada. Ya? Al-Quran itu qadim kerana ia datang daripada Allah. Ia bukannya hadis. Justru apa yang keluar daripada Allah namanya qadim. Manakala apa yang keluar daripada mulut Nabi SAW namanya hadis. Kenapakah apa yang keluar daripada mulut Nabi SAW dipanggil hadis? Kerana benda baru, benda yang baru keluar. Sedangkan Al-Quran ni datang daripada Allah, benda yang lama. Benda yang asal, Allah itu. Kerana Nabi ni orang yang baru ada, dia makhluk ciptaan Allah, maka ucapan Nabi dipanggil hadis. Itu perbahasan secara bahasa, ya, secara bahasa. Hadis ini juga mengikut perbahasan kita sekarang ni, sebagaimana disyarahkan oleh pengkaji-pengkaji Al-Quran, ia meliputi kisah panjang dengan kisah pendek. Cerita panjang ke, cerita pendek ke, itu boleh dipanggil hadis. Berbeza dengan qasas, bila sebut al-qasas ataupun al-qissah, ia merujuk kepada kisah yang panjang. Justru cuba kita perhatikan di bawah dirahmati Allah. Ayat terakhir suratul Qasas tadi. Allah kata apa? Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah kepada ulul albab. Kisah siapa tu? Kisah Nabi Yusuf, adik-beradiknya, ayahnya, cerita apa konflik yang berlaku dan sebagainya. Jadi kisah mereka ni kan disebut secara terperinci, sehingga kan digambarkan bila abang-abang Nabi Yusuf terkejut mendapati rupanya pembesar ini merupakan Yusuf. Allah merakam dialog mereka. Anta Yusuf? Kamu ni Yusuf ke? Dan Nabi Yusuf menjawab, ana Yusuf wa hadha akhi qad mannallahu alaina. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajran muhsinin. Ya, sayalah Yusuf. Dan inilah adik saya Binyamin. Ya, sekian. Allah telah memberikan kami kelebihan. Baik, sampai dah habis. Jadi di sini kerana kisah mereka disampaikan secara terperinci, maka Allah gunakan istilah al-qasas. Ia berbeza ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan ayat yang berikutnya, iaitu ayat maka hadisan yuftara. Tidaklah kisah-kisah Nabi terdahulu, tidaklah cerita-cerita rekaan. Jadi kerana kisah Nabi terdahulu itu disampaikan secara umum. Secara umum, ya, disampaikan secara ringkas. Ada yang panjang, tapi secara umumnya kebanyakan Nabi diceritakan secara ringkas. Sebab itulah Allah Ta'ala menggunakan lafaz hadis. Seperti Nabi Idris. Hanya disebutkan 2 kali ikut dalam Al-Quran. Yang panjang sikit pun dalam surah Maryam. Itu pun dalam 2 plus 1 ayat. Sengaja saya sebut plus 1 ayat tu kerana satu lagi ayat ia gabungan dengan kisah-kisah Nabi yang lain. Nabi Ilyasa berapa kali jadi sebut dalam Al-Quran. Ya, itu pun kita keliru nak panggil Ilyasa ke Al-Yasa. Saya pun tak tahu Ilyasa ke Al-Yasa lebih tepat. Jadi secara umumnya kebanyakan Nabi diceritakan secara ringkas sahaja. Hanya ada beberapa Nabi yang disebutkan sedikit terperinci, seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Tapi secara umumnya ringkas. Justru Allah Ta'ala menggunakan perkataan hadis untuk Nabi yang lain, berbeza dengan kisah Nabi Yusuf, secara khususnya disebut al-qasas kerana terperinci. Okey, apa pengajarannya tuan-tuan dan puan-puan di bawah yang dirahmati Allah?
pengajarannya penting untuk kita memberikan arahan yang jelas. Sebagaimana ibu Nabi Musa memberikan arahan yang jelas kepada kakak Musa, kusih, itu je. Digambarkan oleh Al-Quran, wa qala li ukhtihi, dalam keadaan kalu tu, kusih, kamu ikut adik kamu. Tapi arahannya cukup jelas. Dan inilah yang digunakan oleh pakar dalam pendidikan ibu bapa, apa ilmu parenting ni, walaupun saya tak join lah apa-apa program parenting secara khusus. Tapi kita pun membaca, kita pun mendengar sedikit sebanyak. Antaranya ialah, yang saya ingat ada dua lah benda yang boleh kita ambil berat. Jangan kita menganggap anak kita ini terlalu kecil. Maka kalau saya yang masih ada anak kecil ni, kita nak layan mereka macam budak-budak kecil je. Cara bercerita pun macam budak kecil je. Tak boleh. Kadang-kadang kita kena bercerita kepada mereka dengan cara mereka ni orang yang macam ada ilmu. Orang yang ada maklumat. Jadi kita layan mereka tu dengan kadar yang sedikit tinggi. Bukannya dengan cara budak-budak semata-mata. Ya, okay, baik, satu. Dan ada kesan dia pendidikan yang begitu. Yang keduanya ialah pentingnya untuk kita menjelaskan sesuatu perkara. Ya, penting. Kalau anak kita tanya tu, kita tak boleh kata buat je lah. Kita tak boleh menyekat kepetahan bercakap anak kita. Dan ini doa saya pun. Masa kecil ni anak kita memang boleh tegur kita. Dan saya berdoa pada Allah dan saya sebut pada anak saya, nanti besar pun kena tegur baba. Kena bagi nasihat. Dan saya tak nak sekat kemampuan anak saya ni untuk menegur dan mengkritik kita. Cuma bila besar dia pasti akan makin beradab. Masa kecil ni dia sound je kan. Tapi saya tengok kebanyakan anak bila dah besar dia diam. Dia tak berani dah tegur mak ayah dia. Kerana apa? Kerana disekat. Potensial tu disekat. Mak ayah kadang-kadang marah. Sepatutnya tak. Terima kasih. Nanti baba cuba betulkan kesiapan baba. Barakallahu fikum. Baik. Tapi yang pentingnya memberikan arah yang jelas. Contoh arah yang jelas apa dia? Ialah kalau contohnya kalau belajar, okey, setiap lagi ada kelas, tolong sediakan bahan ini, tolong sediakan bahan ini. Kenapa kena sediakan bahan ini? Ini untuk bahan menulis, ini untuk bahagian melukis. Jadi dia jelas apa yang perlu dibuat. Ya? Bukannya dia kena ikut inspirasi kita je. Dan saya jumpa dah beberapa orang yang mana dia menjadi kartunis. Dan ada orang yang mana mak ayah memang tak sokong dia jadi kartunis. Akhirnya, dia terpaksa belajar satu bidang yang dia tak minat. Tapi habis dia belajar bidang dia tak minat tu, dah dapat degree belajar luar negara. Akhirnya dia lari dan dia bekerja ikut bidang dia. Jadi itu satu kerugian lah. Dia belajar dalam keadaan tertekan. Jadi lebih baik kita sokong dia minat apa dia. Dan kita tahu, tak ada orang yang boleh menguasai banyak bidang. Kalau ada orang menguasai banyak bidang, tu hebatlah. Imam Syafi'i hebat macam mana pun dalam bidang bahasa, orang rujuk Imam Syafi'i dalam bidang fikih. Walaupun dia terror dalam bidang bahasa, walaupun beliau terror dalam bidang tafsir, tapi rujukan orang terhadap Imam Syafi'i ialah dalam bidang fikih. Hebat macam mana pun Imam Nawawi orang rujuk beliau dalam bidang syarah Sahih Muslim sahaja, dalam bidang hadis dan juga ilmu fikih. Orang tak rujuk Imam Nawawi dalam bidang ilmu sufi. Walaupun beliau ini terlibat dalam madrasah sufiyah dan beliau pun pengamal sufi, tapi bukan pengamal tarikatnya, pengamal sufi. Jadi setiap orang tu dah ada kelebihan dia. Maka di sini kembali pada yang tadi, kusih, tolong berikan arahan yang jelas, jangan biarkan orang tertanya-tanya. Dan ini juga penting bagi seorang majikan, kusih, berikan arahan yang jelas kepada orang bawahan. Kerana kadang-kadang ada orang pekerja dia, ada potensi yang sangat hebat, orang yang sangat bijak, tapi kerana ada majikan yang tidak faham inspirasi dia, tidak meletakkan dia pada kedudukan yang betul, akhirnya ranak. Dia hebat, tapi kerana majikan atas dia tu suka suruh dia buat benda yang dia tak ada kemampuan, kacau. Dan benda tu saya alami sendiri. Saya sendiri alami benda tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua ialah pentingnya untuk melaksanakan arahan yang telah diberikan. Sebagaimana kakak Nabi Musa bagi arahan sikit je, tapi dah faham dah apa benda yang kena buat. Kusih, dah faham. Dia buat, dia jejak, dia sampai masuk ke dalam istana, sampaikan akhirnya berkat daripada kesungguhan kakak Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa dipulangkan semula kepada ibu dia.
faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Allah Ta'ala kembalikan semula Musa kepada ibunya berkat daripada kebijaksanaan kakak dia yang memahami apakah maksud di sebalik perintah kusih. Baik. Dan satu lagi ibu ayah yang dirahmati Allah, perintah kusih bermaksud kita mesti melakukan sesuatu kerja dengan perancangan yang rapi dan gerak kerja yang sangat sistematik serta memberikan pulangan hasil yang sangat lumayan. Dan ini saya boleh saya ceritakan kepada ibu ayah sekalian, minta maaf ya. Saya terlibat dengan Yayasan Usuluddin Malaysia. Jadi dalam 2 tahun lepas kot permulaan PKP MCO ya, kami telah mendapat banyak permintaan untuk intern di bawah kami. Pelajar-pelajar universiti terutamanya dari UKM minta nak buat kerja praktikal dengan kami. Alhamdulillah, sembah alhamdulillah, dan akhirnya saya diminta untuk supervise seorang siswi namanya Dalila, siswi itu. Baik. Bila saya diminta untuk jaga siswi ni, saya online je lah sebab tak dapat datang pejabat. Kawan saya SU, dia pegang dalam 2-3 orang lagi untuk kerja bahagian pengurusan. Nak susun file balik lah apa benda tu. Saya fikir apa benda lah yang boleh memberikan manfaat yang besar kepada Yayasan Usuluddin Malaysia. Saya masa tu terfikirkan 2-3 objektif je. Saya nak popularkan YAU. Sekarang dah saya kurang aktif lah dalam yayasan ya. Ini peringkat awal. Saya nak popularkan YAU. Saya nak menghasilkan produk untuk yayasan. Dan saya nak memulangkan semula, saya nak mendatangkan kekuatan kewangan kepada yayasan. Okey. Saya bukan jenis orang yang saya minta maaf, saya ni jenis orang yang berniaga. Bila saya nak buat, saya akan berniaga. Dan saya tidak akan menggunakan agama dalam perniagaan saya. Saya nak berniaga, saya nak menjual, dan duit itu dapat, kita boleh, dengan duit itu kita boleh buat apa saja kita mahukan. Terutamanya kita nak bagi bantuan pada orang, kita boleh bagi bantuan pada orang. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila saya dapat dia ni, saya pun cuba trace apa kemampuan dia. Dan ini kehebatan. Ini merupakan orang yang terhebat yang pernah saya miliki. Yang bekerja dengan saya, dia terror dalam buat infografik. Lalu pada peringkat awal, seminggu yang pertama tu tengah bela lagi, baru nak mula, seminggu 2 minggu yang pertama, saya suruh dia buat infografik, kemudian buat Instagram. Instagram pun dah tak hidup dah pun. Hidup masa dia ada tu lah. Jadi saya pun bila saya share di Facebook, ramai orang share infografik yang dia buat tu berdasarkan inspirasi Al-Quran. Ramai orang share, ratus-ratus orang share. Setiap kali saya kongsi je infografik yang dibuat oleh siswi tadi, beratus-ratus orang like, beratus-ratus orang share. Ya Allah, maknanya orang berminat. Maka saya fikir daripada begitu je lebih baik saya buat buku. Maka bila masuk minggu ketiga, kami buat buku. Dan Alhamdulillah dalam tempoh 2-3 bulan, ibu ayah dirahmati Allah, kami berjaya siapkan 2 buah buku infografik. Yang pertama, setiap surah ada satu point. Surah Baqarah 1 point, surah Fatihah 1 point, Baqarah 1 point, sampailah semuanya ada dalam 115 infografik kot. Ada surah yang kami gabungkan, iaitu surah Jin dan Nuh kami gabungkan. Ada surah yang kami buat 2 kot, saya tak ingat dah. Tapi lebih kurang 114 infografik ataupun 115 infografik. Setiap surah 1 point. Siap. Kemudiannya saya kata, jom kita buat satu projek yang baru, dan projek ini dibuat selepas dia habis intern. Iaitu projek buat hadis 40 Imam Nawawi. Satu hadis, kita buat satu infografik. Jadi kita tak ambil semua hadis lah. Cuma kita ambil satu hadis, satu bahan. Kita buat rumusan lah. Kita buat habis 42 hadis. Hanya dalam tempoh seminggu 2 minggu je. Apa yang berlaku, ibu ayah dirahmati Allah, ada pihak yang berminat, itu pihak JAKIM. Bila dia tengok saya duk kongsi di Facebook tu, beberapa infografik saya kongsikan, berminat, lalu mereka pun tawarkan untuk beli, dan Alhamdulillah saya dapat pulangan yang banyak, dan saya boleh bayar kepada siswi tadi, walaupun dia kerja intern. Intern ni terpulang pada kita nak bayar ke tak bayar. Tapi yayasan bagilah duit dalam beberapa ratus.
Tapi daripada buku tadi, saya boleh bagi pada beliau sebanyak RM4,000, tuan-tuan. Bayangkan dia buat kerja, dia dapat pulangan yang banyak. Dan kita dapat bagi beberapa ribu pula kepada Yayasan Usuluddin Malaysia. Jadi ini merupakan bagi saya kerja tu dia ada end product dia. Kita nak buat kerja yang sistematik dan alhamdulillah saya dapat seseorang yang boleh melaksanakan perintah khusus. Jadi dia yang hebatnya, saya ni memang saya main watak belakang tabir je, tapi saya rancang, tapi dia yang buat. Kalau dia tak ada memang saya tak nak buat. Jadi dengan kefahaman khusus tadi, dia boleh buat kesemuanya dengan sangat pantas. Okey, baik. Jadi ini pentingnya kita untuk memahami semangat daripada kursi. Jadi qasas ialah kisah panjang, hadis pula merangkumi kisah panjang dan pendek. Qasas ialah kisah orang terdahulu, hadis pula merangkumi kisah orang dahulu dan sekarang. Hadis ni bersifat lebih umum lah, kursi lebih khusus. Okey, alhamdulillah. Samalah Ustaz, saya pun tak join. Alamat Kak Anis. Join apa tadi? Saya lupa dah. Okey. Kita berhenti di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Ada sembarang persoalan sedikit? Kalau ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan tuan. Saya tadi tak dapat lagi. Program parenting tadi Ustaz. Oh, parenting. Okey, Kak. Ustaz boleh bagi penerangan sikit tak? Saya tak apa dapat tadi surah Al-Maun tu di antara fi dan apa? Ya. Perbezaan dia lah. Minta maaf Ustaz . Oh, okey. Perbezaan dia saja tuan Ya. Okay, perbezaannya begini. Kalau an tu daripada, kalau fi tu dalam. Artinya kalau kita sebut fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, itu ayat Quran. Celakalah orang yang solat, iaitu orang yang lalai daripada solat. Daripada. Orang yang lalai daripada solat ni maknanya dia tak peduli tentang waktu solat, dia tak peduli tentang solat tu nak buat macam mana, dia tak belajar ilmu solat, dia tak pedulilah pasal solat. Ada masa dia solat, ada masa dia tak solat, begitu. Tapi kalau fi, jadi kalau allazina hum an salatihim, kebanyakan kita insya-Allah selamat kerana kita ni jaga solat. Cuma kualiti je kita ni. Kalaulah Allah kritik allazina hum fi salatihim sahun, orang yang mana dalam solat mereka lalai, kacau kita sebab kita semua boleh dikatakan lalai dalam solat. Jadi alhamdulillah Allah tak kata fi. Allah kata an. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Sama ya Tuan Din. Ya. Apa yang kata Atok tadi saya pun lupa. Alhamdulillahillazi qala an salatihim walam yakun fi salatihim. Atok sebut. Alhamdulillah. Okey, kalau tak ada kita boleh berhenti di sini. Elok-eloklah 9.59, ada seminit lagi untuk cukup pukul 10. Alhamdulillah kita dapat belajar tentang an dan juga fi, dan juga qasas dan hadis. Qasas, kita ulang balik, kisah yang panjang, hadis pula kisah yang panjang dan pendek. Manakala satu lagi qasas, kisah orang terdahulu, hadis pula kisah orang terdahulu dan sekarang. Jadi dia hadis ini bersifat lebih umum, manakala qasas ia bersifat lebih khusus lagi. Okay, baik. Jadi kita berhenti di sini. Barakallahu fikum tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semoga ilmu itu bermanfaat untuk kita semua. Dan saya minta maaf di atas sebarang kesilapan dan kekurangan yang ada di peringkat saya, dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.